Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan aksi perlawanan persahabatan pramusim yang berlangsung semalam. Manchester United mudah menundukkan pasukan Leeds United 2-0. Southampton tewas 2-0 kepada pasukan Benfica. Feyenoord menang 2-0 ke atas pasukan Club Brugge. Borussia Dortmund menang 7-0 ke atas pasukan Westfalia Rhinen. Kita ikuti dahulu perkembangan bola sepak arena tempatan. Faiz Nasir tinggalkan pasukan Terengganu. Pemain sayap pasukan Terengganu FC, Faiz Nasir, difahamkan telah menyertai satu lagi pasukan nombor pangkalan di Pantai Timur secara pinjaman iaitu Kelantan United. Beliau membuat keputusan tersebut kerana mahu mendapatkan lebih banyak minit permainan. Ini kerana terdapat ramai pemain bersaing di bahagian posisi tersebut, menyebabkan dia mengambil keputusan untuk berhijrah. Saingan lebih sengit dilihat selepas kehadiran pemain import baru, iaitu Nurilo Tuhtasinov daripada Uzbekistan. Faiz Nasir sudah pun berusia 30 tahun. Yang digelar Messi Terengganu telah melakukan 68 penampilan bersama dengan skuad penyu dalam semua kejohanan. Faiz hanya sempat bermain sebanyak 9 kali sahaja dalam musim ini. Sebagai pemain simpanan, kejayaan paling manis beliau di Terengganu ialah dapat membantu pasukan Terengganu bergelar naik juara Piala FA pada tahun 2018 dan juga naik juara Liga Super pada musim lalu. Satu lagi kelab besar cuba sambar Azam Azmi. Saga perpindahan pemain sensasi pasukan Terengganu FC, Azam Azmi, masih lagi belum tamat selepas dia sekali lagi diburu oleh sebuah pasukan gegasi di Liga Super. Beberapa hari kebelakangan ini hangat diperkatakan mengenai masa depan pemain mesra digelar dengan panggilan aneh itu apabila beliau dilamar oleh sebuah kelab gegasi di Liga Super. Ejen pemain tersebut mengesahkan yang pemain itu akan terus kekal di Terengganu meskipun terdapat desas-desus yang mengatakan dia bakal meninggalkan pasukan itu. Dia yang baru berusia 22 tahun itu menjadi rebutan selepas aksinya bersama dengan Terengganu FC yang dilihat sangat konsisten pada ketika ini. Ketua jurulatih pasukan Terengganu FC, Tomislav Steinbrückner, akui sedar dengan kabar angin tersebut, tetapi ianya sedikit pun tidak membimbangkannya. Al-Nassr dikenakan sekatan oleh FIFA. Al-Nassr dan juga pasukan kepada Cristiano Ronaldo telah dikenakan sekatan perpindahan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa iaitu FIFA bermula semalam. Menurut satu laporan daripada media di sana, ianya berpunca daripada perpindahan penyerang Leicester City Ahmad Musa ke Al-Alami dengan yuran perpindahan sebanyak 15 juta euro pada tahun 2018. FIFA memberikan kenyataan di mana Al-Nassr gagal membayar klausul tambahan pemain daripada negara itu, termasuk faedah berjumlah 460,000 euro. Pasukan Al-Nassr telah diberikan amaran jika mereka masih lagi gagal berbuat demikian, maka sekatan perpindahan akan dikenakan. Perintah itu telah diberikan sejak tahun 2021 lagi dan kini terpaksa dikuatkuasakan sekaligus menyebabkan pasukan Al-Alami tidak dapat mendaftarkan pemain dalam musim baru. Antara yang terkesan sudah pasti perpindahan Marcelo Brozovic daripada Inter Milan dengan yuran perpindahan sebanyak 18 juta euro. Mereka juga telah diberikan amaran sekiranya mereka masih lagi gagal menjelaskan tunggakan tersebut, mereka akan diheret ke jawatan khusus disiplin FIFA untuk tindakan selanjutnya. Pau Torres sertai pasukan Aston Villa. Pemain pertahanan pasukan Spanyol, Pau Torres, kini sah menyertai pasukan Aston Villa dengan kontrak selama 5 tahun. Dia telah melangkahkan perpindahannya itu selepas bersetuju untuk bersama dengan bekas pengurusnya di pasukan Villarreal, iaitu Unai Emery. Torres yang kini berusia 26 tahun telah merekodkan sebanyak 23 cap untuk negaranya dan menjadi sebahagian daripada tonggak pasukan ketika era Unai Emery bersama pasukan Villarreal tersebut. Dia berjaya membantu pasukan Villarreal menjulang trofi Europa League pada tahun 2021 dan membantu pasukan Villarreal untuk marah ke semifinal UCL pada tahun berikutnya. Dia kini menjadi pemain kedua yang dibawa masuk oleh Unai Emery selepas kehadiran Yuri Tielemans ke sana. Ryan Sessegnon kecewa dengan kecederaan yang berulang kembali. Pemain Tottenham Hotspur, Ryan Sessegnon, yang terlepas hasil separuh kedua Liga Perdana Inggeris pada musim lalu akibat masalah kecederaan, kini terpaksa menyambung kembali rehatnya itu selepas kecederaannya dilaporkan berulang kembali. Pihak Spurs juga mengesahkan yang pemain tersebut sudah menjalani pembedahan untuk proses pemulihan kecederaannya itu, tetapi kini dia terpaksa berdepan pula dengan masalah kecederaan otot pula. Harapannya hancur untuk menyertai pasukan dalam aksi jelajah pramusim selepas dia terpaksa disisihkan oleh pengurus baru mereka, iaitu Ange Postecoglou.
Jordan Henderson semakin hampir untuk ke Al-Ittifaq. Kapten pasukan Liverpool, Jordan Henderson, dilihat semakin terbuka untuk menyertai bekas rakan sepasukannya yang juga merupakan kapten pasukan dahulu, iaitu Steven Gerrard di Al-Ittifaq. Dia juga dikatakan telah ditawarkan sebanyak 2 kali ganda daripada apa yang sedang dia dapat pada ketika ini, iaitu di Liverpool. Dia berkemungkinan akan membuat keputusan untuk berhijrah selepas seringkali dikecam oleh peminat sendiri yang melihat dia semakin kurang memberikan import kepada pasukan sejak kebelakangan ini. Henderson bakal mengakhiri karier selama 12 tahunnya bersama dengan Liverpool jika dia bersetuju untuk menyertai Steven Gerrard di sana. Liverpool juga dikatakan sedang bersedia untuk melakukan perbincangan mengenai perkara tersebut. Nottingham Forest cuba dapatkan Willian. Willian kini sedang beraksi bersama pasukan Fulham. Dilaporkan sudah menolak tawaran terbaru yang diberikan kepadanya baru-baru ini. Peluang tersebut dilihat akan digunakan sebaiknya oleh pasukan Nottingham Forest yang berminat dengan pemain berusia 34 tahun itu, yang dilihat mereka masih mampu memberi kesumbangan seperti mana mereka harapkan. Beberapa klub daripada Arab Saudi juga berminat untuk mendapatkan bekas pemain antarabangsa Brazil itu, tetapi dia memilih untuk terus kekal beraksi di Eropah. Dia yang juga pernah bersama dengan Chelsea selama 7 musim sebelum ini telah memenangi trofi Europa League ketika bersama dengan pasukan itu. Dia juga memiliki sebanyak 70 cap bersama dengan pasukan negaranya, iaitu pasukan Brazil. Real Madrid masih kekal dengan pendirian mereka. Real Madrid diberitakan masih lagi mengekalkan minat mereka terhadap Kylian Mbappe, tetapi akan tetap menunggu sehingga penghujung musim hadapan sebelum mendapatkannya. Jika mereka mahu mendapatkannya pada musim ini, mereka terpaksa membayar sebanyak 550 juta euro bagi memenuhi klausul perpindahan pemain tersebut. Penjerah pasukan Paris Saint-Germain itu sekali lagi mencetuskan kontroversi selepas dia dilaporkan tidak mahu menyambung lagi kontraknya bersama dengan gerasi Ligue 1 itu. Dia juga sudah menyatakan hasratnya untuk berpindah, tetapi harga terlalu tinggi yang diletakkan dalam kontraknya mungkin menjadi antara faktor mengapa dia masih lagi bergelar pemain PSG pada ketika ini. Manchester United semakin terdesak untuk dapatkan Andre Onana. Manchester United dilaporkan sedang memasuki fasa kritikal untuk cubaan mendapatkan penjaga gol pasukan Inter Milan, iaitu Andre Onana. Manchester United akan cuba menghantar bidaan buat kali terakhir dan berharap yang kali ini Inter Milan akan menerimanya. United kini semakin terdesak selepas penjaga gol utama mereka dilepaskan secara percuma selepas tiada perjanjian semula yang telah dilakukan di antara mereka. Michael Olise tolak tawaran pasukan Arsenal. Pemain Crystal Palace, Michael Olise, dikatakan sudah menolak tawaran yang diberikan kepadanya untuk menyertai pasukan Arsenal baru-baru ini. Olise yang menjadi sebahagian daripada bintang Crystal Palace merasakan yang dia akan meneruskan kariernya bersama dengan pasukan tersebut sehingga dia bersara nanti. Barcelona semakin hampir untuk dapatkan bekas pemain akademinya. Barcelona dilaporkan semakin dekat untuk mendapatkan persetujuan bagi membawa masuk bekas pemain akademinya, iaitu Oriol Romeu. Segala syarat peribadi telah pun dipersetujui di antara kedua belah pihak dan mereka hanya menunggu pelepasan daripada kelabnya, iaitu pasukan Girona. Paris Saint-Germain intai peluang untuk dapatkan Vlahovic. Paris Saint-Germain diberitakan sudah bersedia untuk melancarkan bidaan bagi mendapatkan penyerang Juventus, iaitu Dusan Vlahovic. Vlahovic yang seringkali dikaitkan dengan perpindahan sejak kebelakangan ini masih belum membuat apa-apa kenyataan mengenai masa depannya di sana. Paris Saint-Germain tidak bersendirian kerana mereka akan berdepan dengan Chelsea yang terlebih dahulu di depan untuk mendapatkan penyerang kelahiran Serbia itu. Lewis Dunk setuju lanjut kontrak dengan pasukan Brighton selepas aksi yang memukau berjaya ditunjukkan oleh pemain Brighton itu, iaitu Lewis Dunk. Dia kini bersetuju untuk menyambung lagi kontraknya selama 3 tahun bersama dengan pasukannya itu. Dia yang juga kapten pasukan sudah membuat sebanyak 400 penampilan sejak menyertai mereka daripada akademi pasukan. Dia kini menjadi antara pemain paling penting di bawah pengendali mereka, iaitu Roberto De Zerbi. Fulham mahu kekalkan Mitrovic dan juga Marco Silva. Fulham dilaporkan tidak akan melepaskan penyerang mereka, iaitu Alexander Mitrovic, dan juga pengurus mereka iaitu Marco Silva. Mitrovic yang dilihat lebih kerap mengalami kecederaan dalam musim lepas akan dikekalkan oleh pasukan Fulham. Marco Silva yang berjaya mengekalkan pasukan Fulham di landasan yang betul untuk terus kekal bersaing di EPL akan terus menjadi pengendali mereka pada musim hadapan. Fulham yang mengesahkan sendiri situasi ini sekaligus menafikan berita mereka akan berhijrah ke Arab Saudi nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.